Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membincangkan satu topik di mana topik ini mengenai kenapa usahawan perlu cekap uruskan kewangan. Aspek paling penting dalam perniagaan yang berjaya ialah pengurusan kewangan yang cekap dan bijak, selain strategi yang berkesan. Ramai usahawan berpilih kerana gagal mengurus kewangan dengan baik, malah yang tidak dapat membezakan antara kewangan pribadi dengan perniagaan mereka. Ada yang menyebabkan modal perniagaan hilang begitu saja dan akhirnya perniagaan itu terpaksa ditutup. Sebagai pemilik perniagaan, perlu tahu dan mengambil tahu mengenai kewangan perniagaan anda kerana aliran keluar masuk wang merupakan nadi utama perniagaan anda. Tidak kiralah berapa banyak jualan yang anda lakukan, tetapi apabila anda tidak dapat mengimbangkannya dengan pembelanjaan, anda tidak mungkin memperolehi keuntungan. Usah tertipu dengan jumlah jualan yang tinggi sedangkan aliran tunai anda berada di dalam defisit secara berpanjangan. Justru sebaik aliran tunai perniagaan anda berada dalam keadaan defisit, anda perlu segera memperbetulkan aliran pembelanjaan dan hutang serta membuat strategi perniagaan yang lebih berkesan untuk kembali meraih keuntungan. Untuk memastikan anda dan perniagaan mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh, langkah berikut boleh dijadikan panduan. Langkah pertama, analisis kedudukan kewangan dan bajet. Analisis kedudukan kewangan semasa dan tentukan sama ada kedudukan kewangan anda mempunyai lebihan atau tidak. Sekiranya anda baru hendak memulakan perniagaan, anda perlu mempunyai akaun yang tepat dan dapat memantau semua wang masuk dan keluar. Setiap bulan, akaun berkenaan mesti diimbangkan untuk melihat kedudukan kewangan anda, sama ada anda mempunyai keuntungan atau tidak. Sekiranya anda berada dalam keadaan defisit atau rugi, susun semula pembelanjaan dan hutang anda dan pastikan ia tidak melebihi pendapatan yang anda perolehi pada bulan lalu. Lihat pembelanjaan yang tidak diperlukan. Mula berjimat dalam perkara-perkara seperti perjalanan, penggunaan utiliti, kos kenderaan dan sebagainya. Kedudukan kewangan anda perlu dibuaki setiap bulan sehinggalah anda memperolehi keuntungan. Jangan biarkan orang yang tidak berkenaan membuat keputusan mengenai kewangan atau mengambil wang daripada pelanggan anda. Simpan resip, pesanan belian dan juga jualan untuk rujukan walaupun jumlahnya adalah kecil, kerana kadang-kala perkara kecil yang terkumpullah akhirnya membawa usahawan ke kancah kerugian. Langkah kedua ialah mengurus kredit. Untuk memulakan perniagaan, kebanyakan daripada usahawan mendapat pinjaman daripada pihak bank. Oleh itu, pastikan anda mencari peluang pinjaman yang mengenakan caj pinjaman paling rendah dan kompetitif. Buat perbandingan antara bank dan jika boleh, elakkan pinjaman peribadi untuk memulakan perniagaan kerana ia biasanya mengenakan caj pinjaman yang tinggi. Wang pinjaman jangan digunakan untuk membeli barangan seperti kenderaan mewah dan ubah suai berlebihan yang tiada mengena langsung dengan perniagaan anda. Tumpukan kepada perkara yang perlu seperti stok barangan, komputer, gaji bulanan kaki tangan, sistem perkahwinan seperti office central dan sebagainya yang penting dalam melancarkan perniagaan. Langkah ketiga, menguruskan pelaburan. Mulakan segera pelaburan apabila anda mula meraih keuntungan. Usah terlalu cepat mengembangkan perniagaan. Sebaliknya, pastikan anda mempunyai sandaran dengan melabur dalam instrumen pelaburan berisiko rendah dan memberi peluangan kompetitif. Contohnya, Amanah Saham Bumiputera, ASB dan ASB2. Biasanya, pelaburan ini berbentuk peribadi dan perlu dilaburkan daripada wang sendiri. Tabungan ini penting kerana
sebagai pemilik perniagaan atau usahawan, tabungan akan membantu anda apabila memerlu dan anda tidak perlu terlalu kerap meminjam. Malah, ia juga boleh digunakan untuk mengembangkan perniagaan apabila masanya sesuai. Langkah keempat, perlindungan insurans. Lindungi diri anda, aset dan perniagaan daripada perkara luar dugaan dengan mengambil insurans atau takaful. Ini penting sekiranya berlaku perkara luar dugaan. Anda tidak perlu mengeluarkan duit sendiri atau daripada perniagaan anda untuk memulihkan keadaan. Dengan adanya perlindungan, anda akan menerima ganti rugi yang setimpal jika ditimpa bencana dan ia tidak akan mengganggu matlamat perancangan kewangan anda. Namun begitu, jangan berlebihan dalam mendapatkan perlindungan. Contohnya, anda hanya memerlukan satu insurans takaful untuk kereta. Ini kerana hanya satu saja insurans takaful yang boleh dituntut jika berlakunya kemalangan. Langkah kelima, urus cukai dengan berkesan. Jangan mengambil mudah urusan pencukaian. Jika diuruskan dengan betul, cukai bukan sahaja memberi lebihan tunai, tetapi juga menjuruskan anda untuk berbelanja pada perkara yang memberi manfaat kepada diri dan perniagaan anda. Pastikan juga anda mengetahui mengenai insentif yang ditawarkan kerajaan dan mengambil peranan aktif dalam pengurusan cukai. Jangan biarkan pegawai akaun anda menguruskan semuanya, sedangkan anda adalah pemilik perniagaan yang menguruskan perniagaan dan membuat keputusan perniagaan. Langkah keenam, mengumpul aset. Sebagai usahawan, anda perlu mengumpul aset untuk perniagaan anda. Pelaporan jangka panjang seperti premis perniagaan, kenderaan untuk perniagaan dan pekerja berpengalaman perlu dirancang dengan baik sebagai sebahagian daripada pelan perniagaan anda. Anda juga perlu mempunyai rancangan bagi penggantian waris sekiranya sebagai persediaan untuk kelangsungan perniagaan anda untuk generasi akan datang. Ambil langkah satu persatu untuk mengumpul aset. Dengan pelan perniagaan jangka panjang akan membolehkan anda terus kompetitif dalam perniagaan. Kami yakin video ini akan membantu kepada usahawan-usahawan bermutera dalam menguruskan kewangan perniagaan anda. Sekian, terima kasih.